Assalamualaikum. Hai murid-murid. Apa khabar semua? Saya Ustazah Syartini, guru Pendidikan Islam anda pada hari ini. Sudahkah anda bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran Pendidikan Islam kita? Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bagi pelajaran yang ke-13, unit 1 tingkatan 5 yang bertajuk Pemilihan Calon Suami Isteri. Apa yang anda dapat perhatikan berdasarkan gambar ini? Didapati di sini adalah gambar seorang perempuan. Gambar ini menunjukkan gambar seorang perempuan yang memakai tudung. Mengikut Islam, perempuan yang sepatutnya menjadi isteri adalah yang kukuh pegangan agamanya, berasal daripada keturunan yang baik-baik, masih dara dan sihat, serta daripada keturunan yang ramai anak. Gambar seterusnya ialah gambar bagi calon suami. Di sini kita akan membincangkan ciri-ciri bagi bakal suami atau isteri, iaitu yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berilmu dan mempunyai didikan agama yang sempurna. Yang ketiga, bertanggungjawab dan bertimbang rasa kerana ciri-ciri ini penting untuk pasangan meneruskan kehidupan bersama untuk keharmonian bersama. Dan yang terakhir adalah dari keturunan yang baik-baik supaya rumah tangga kekal rukun dan harmoni. Seterusnya, apakah hikmah mengutamakan agama dalam memilih bakal suami atau isteri? Sudah semestinya yang paling utama adalah untuk mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, seterusnya untuk mendidik keluarga ke arah didikan agama Islam yang merupakan tunjang kebahagiaan bagi setiap manusia. Yang ketiga, hal ini akan menjadikan suami isteri tersebut lebih bertanggungjawab dan memikul tanggungjawab dan amanah dengan lebih baik. Dan yang keempat, yakni yang terakhir, ialah dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini kerana menyalahi amalan dalam Islam sendiri, iaitu zina yang boleh membawa kepada penyakit seperti sifilis yang boleh membawa kepada kehancuran umat Islam. Apa yang murid-murid dapat lihat dalam gambar ini? Gambar ini adalah gambar sekeluarga yang ada di dalamnya suami, isteri dan juga anak-anak. Apakah akibat jika mengabaikan pemilihan bakal suami dan isteri seperti yang dianjurkan oleh agama? Yang pertama, sudah semestinya kebahagiaan sebenar tidak akan dapat dicapai. Yang kedua, hal ini akan menyebabkan pasangan akan mudah untuk mencari ketenangan lain dan menyebabkan kasih sayang tidak kekal. Yang ketiga, seterusnya akan menyebabkan terjadinya pergaduhan dan perceraian dalam rumah tangga. Dan yang keempat, yang paling besar adalah rumah tangga tersebut tidak akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita lihat perempuan yang haram untuk dikahwini pula. Bagi kategori ini ada dua jenis, iaitu yang pertama, haram selama-lamanya, dan yang kedua, haram untuk sementara waktu. Adakah murid-murid faham akan keadaan ini? Bagi haram sementara adalah yang berkaitan dengan sesuatu perkara, seperti 7 perkara yang ada seperti di dalam slide, iaitu yang pertama, perempuan ditalak 3, yakni jika dia berkahwin lain perlu disetubuhi, diceraikan, dan apabila habis iddah maka dia boleh berkahwin lain, yakni dengan isteri dengan suami pertama tadi. Yang kedua, perempuan yang bersuami. Yang ketiga, perempuan yang masih dalam iddah. Yang keempat, perempuan hamil hasil daripada penzinaan. Yang kelima, perempuan bukan Islam. Yang keenam, kumpul isteri dengan mahram dalam satu masa. Yang ketujuh, lelaki beristeri 4, yakni kalau dia menceraikan atau mati salah seorang, maka si lelaki tidak lagi terikat dengan haram sementara. Haram selama-lamanya adalah disebabkan yang pertama, yakni keturunan seperti adik-beradik. Yang kedua, penyusuan.
Penyusuan ada syaratnya, iaitu yang pertama, syaratnya 5 kali susuan yang mengenyangkan, dan yang kedua, bayi itu berumur kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, persemendaan, yakni yang wujud sebab perkahwinan seperti ibu bapa, kakak ipar atau adik ipar. Faktor keturunan adalah seperti contoh-contoh yang berikut, yakni yang pertama, ibu, nenek dan ke atas. Yang kedua, anak perempuan, cucu dan ke bawah. Yang ketiga, adik-beradik perempuan seibu sebapa, sebapa atau seibu sahaja. Yang keempat, emak saudara sebelah bapa dan sebelah ibu ke atas. Yang kelima, anak saudara daripada adik-beradik seibu sebapa, seibu dan ke bawah. Faktor penyusuan. Yang pertama, ibu susuan dan ke atas. Yang kedua, anak susuan dan ke bawah. Yang ketiga, adik-beradik susuan. Yang keempat, emak saudara susuan dan ke atas, yakni adik-beradik ibu susuan dan adik-beradik suaminya. Yang kelima, anak saudara susuan dan ke bawah, yakni anak kepada adik-beradik susuan. Faktor musyawarah ataupun persemendaan. Yang pertama, ibu tiri dan ke atas sama ada disetubuhi atau tidak. Yang kedua, isteri anak, yakni menantu perempuan, dan isteri cucu lelaki dan ke bawah sama ada disetubuhi atau tidak. Yang ketiga, ibu mertua dan ke atas. Yang keempat, anak tiri dan ke bawah apabila disetubuhi ibunya. Kenapa saya menyebut disetubuhi atau tidak? Kerana apabila sudah disetubuhi ibu kepada anak tiri tersebut, maka anak tiri tersebut tidak boleh dikahwini oleh bapa tirinya. Haram sementara, iaitu yang pertama, perempuan yang bersuami. Yang kedua, perempuan yang masih dalam iddah, yakni belum habis iddah. Yang ketiga, perempuan yang sedang hamil hasil penzinaan, yakni selepas melahirkan. Yang keempat, perempuan yang tidak beragama samawi, yakni boleh kita dikatakan kufur. Yang kelima, mengumpulkan isteri dengan mahramnya dalam satu masa seperti saudara perempuan atau anak saudara perempuan. Yang keenam, perempuan kelima untuk lelaki yang mempunyai 4 orang isteri kerana telah cukup had bagi berpoligami. Baiklah murid-murid sekalian, kita telah sampai ke penghujung sesi pembelajaran. Pada hari ini, murid-murid telah mengetahui ciri-ciri calon suami dan isteri, hikmah mengutamakan agama dalam pemilihan tersebut, akibat mengabaikan pemilihan bakal suami dan isteri seperti yang dianjurkan dalam agama, dan perempuan-perempuan yang haram dikahwini iaitu untuk selama-lamanya dan sementara waktu. Ustazah berharap agar murid-murid faham dan dapat mencapai objektif kita pada hari ini. Teruskan pembelajaran walaupun di mana sahaja kita berada kerana dunia kini hanya di hujung jari. Terima kasih kerana menonton dan Ustazah berharap ianya dapat membantu murid-murid sama ada dalam kelas atau di dalam peperiksaan. Sekian saja untuk kelas hari ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.